Hai adik-adik sekalian, saya Nurdin Darus akan bersama dengan anda dalam program Cergas Diri, khasnya untuk tahap 1 dan tahap 2. Tak kira sama ada di dalam kelas ataupun di rumah, anda sekalian, adik-adik ya, cuba perhatikan apa yang abang akan cakap nanti akan boleh dilakukan di mana-mana saja. Yang paling mula kita nak cerita ialah kenapa kita harus exercise. Cuba adik bagi tahu, yang mana yang dalam kelas ni yang tengah tengok abang ni sekarang ataupun kat rumah tu boleh tahu berapa banyak sebab yang kita kena dan kenapa kita kena exercise. Cuba agak-agak. Satu, untuk apa? Untuk minda. Yes. Nombor satu ya. Nombor satu, cuba kita tengok kat sini. Kenapa kita harus exercise? Perhatikan. Senaman ada 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sebab kenapa kita harus exercise. Nombor 1 dinamakan adalah minda. Sebab minda kita harus exercise. Nanti abang cerita. Okey, nombor 2 dipanggil untuk fizikal. Okey, fizikal. Nombor 3 untuk apa? Untuk kesihatan. Baik, bagus. Kesihatan. Dan seterusnya ialah untuk yang adik-adik tu, yang terutama tahun 1 sampai tahun 6 tu, bila balik kelas dia tak kira pagi, petang, tengah hari. Untuk apa? Untuk seronok saja. Jadi keseronokan. Okey, keseronokan. Okey, baik. Yang paling besar, nombor 1 ialah untuk minda. Cuba dengar kat sini sikit. Sebab kadang-kadang orang kalau pergi exercise, betul tak? Dia cuma fikir nak jaga badan aja. Betul tak adik-adik? Tapi kalau adik perhatikan, orang yang exercise selalunya mempunyai minda yang begitu cerdas sekali. Jadi, kebaikan pertama yang harus adik ingat ialah untuk kebaikan kepada minda kita. Kita boleh concentrate atau kita boleh memberi tumpuan yang lebih kepada pelajaran kita. Kita akan dapat keyakinan yang lebih bagus. Keyakinan dari segi apa? Kalau badan kita sihat, badan kita nampak bagus, ya, ramping dan tidak lebihan berat-berat badan tu sampai kita tak boleh kontrol lagi, tak boleh kawal lagi, kan rasa lebih yakin dalam hidup kita? Betul? Baik, kalau begitu, apa pula lagi dari segi disiplin? Orang yang exercise selalunya ada disiplin yang lebih daripada mereka yang tidak bersenaman langsung. Okey, cuma main tengok video game je ataupun lepak kat rumah, itu paling-paling bahaya. Kita cuma nak gunakan masa-masa yang lapang lain daripada buat kerja rumah tu untuk kalau dapat yang bersesuaian untuk exercise, supaya selain daripada disiplin, kita juga dapat menenangkan jiwa kita melalui exercise. Telah dijalankan banyak kajian. Adik tahu tak? Banyak kajian yang dijalankan mengatakan kalau orang yang exercise tu ketenangan jiwanya lebih daripada orang yang cuma duduk tak buat apa-apa. Itu untuk minda. Kedua, saya kata tadi ialah untuk fizikal. Untuk badan kita. Ya, memang pastinya untuk badan kita, bagi mereka yang rajin bergerak, bersenaman, beriadah, memang badan mereka lebih sihat, mempunyai tenaga yang kuat, betul tak? Boleh angkat beg, boleh tolong mak, tolong ibu bapa, boleh buat berkebun kat rumah dan sebagainya. Itu bagus. Dan juga untuk mereka yang suka menjaga dari segi sendi-sendinya, boleh senang dilentur. Dari kecil lagi kita nak jaga kawasan seluruh badan kita. Cuba kita tengok yang ketiga tadi. Selain daripada minda, fizikal, terus ke kesihatan. Kesihatan, anda tahu kalau tengok ibu bapa, adik-adik sekalian, kadang-kadang mereka baru cuma umur 4-50. Baru 4-50. 40 pun dah ada yang dah sakit apa? Contoh, sakit apa, dek?
Sakit jantung. Okey. Tapi yang kita boleh huraikan di sini, yang paling kita takuti ialah penyakit darah tinggi, satu. Nombor dua yang kita boleh cuba elakkan melalui exercise ataupun senaman ialah penyakit arthritis. Arthritis ni penyakit orang tua. Penyakit tulang-tulang ni dah mula ketat. Ya, tak boleh bergerak, bengkak-bengkak. Dan ketiga, penyakit seperti yang saya kata tadi, sakit jantung, ya, ataupun sakit angin ahmal, stroke sebelah sampai satu kaki tak boleh bergerak tu. Ingat tak, ada atuk-atuk kita yang kat rumah tu kan, itu disebabkan kadang-kadang kurang bergerak. Seterusnya, yang keempat disebabkan penyakit yang kita selalu dengar ialah obesity ataupun kegemukan. Ada tak dalam kelas ni? Angkat tangan siapa yang tak gemuk. Angkat tangan siapa yang tak gemuk. Tolong. Yap. Bagus. Siapa yang gemuk, jangan angkat tangan, tetapi jangan bimbang. Dalam program kita, kita akan cuba kuruskan sikit badan kita. Yang last kali ialah kita cuba mengelakkan daripada masalah-masalah sampai dapat penyakit seperti barah, ya, barah paru-paru dan lain-lain lagi. Baiklah, sekarang kita nak teruskan. Kita nak ceritakan sebelum kita beraktiviti, kita pastikan supaya orang yang sakit dalam kelas ni, anda perlu tengok saja. Cikgu-cikgu dalam kelas tu cuba perhatikan supaya anak-anak murid yang tak berapa sihat, mereka cuma tengok saja dahulu. Yang mana boleh, kita terus ikut, ya. Sebelum itu, pakaian biar biasa, jangan terlalu ketat, jangan terlalu orang kata apa, tebal pakaian tu. Dan yang paling mustahak, kalau adik nanti nak pergi kedai, suruh bapa ataupun ibu beli kasut, perhatikan kasut untuk berjogging umpamanya atau untuk exercise, ada 2-3 yang perlu kita lihat. Kalau abang boleh tunjuk satu sampel kasut, tak kira brand apa, ya, tak kira dia punya apa tu nama, jenama tidak perlu kita perhatikan, tapi dia punya kualiti. Contohnya kita tengok kualitinya. Nombor satu ialah kita harus perhatikan supaya tapak kaki ataupun tapak kasut ni, ya, mestilah dia terbuka sikit macam tu kalau nak jogging. Nampak, ya? Boleh tu? Okey, nampak dia terbuka tu? Cuba perhatikan. Kalau dia tak terbuka macam tu, dia bukan dinamakan kasut jogging. Nombor satu. Dan tapaknya mestilah tinggi sikit, lebih kurang antara 1 hingga 2 cm. Tak boleh kurang ataupun tak boleh lebih kalau kasut baru. Kalau tinggi sangat pun bahaya, kalau nipis sangat pun nanti takut sakit kaki pula kalau nak jogging secara jarak jauh. Tetapi untuk mereka yang betul-betul nak serius dalam nanti umur 12 ke atas nak lari jarak jauh dan mula-mula ni dah nak mula dengan pembelian kasut yang bersesuaian, perhatikan antara ujung sini dengan ujung sini saya boleh lipat. Tengok, ya. Lipat dan tempuhi kat situ saja. Jangan beli kasut yang terlalu lembik sampai boleh lipat ke dalam ataupun terlalu keras yang sampai tak boleh lipat langsung. Seterusnya, perhatikan di belakang ni juga, tempat tekanan ni, belakang ni, ya, dia punya support ni, jangan sampai anda boleh tekan ke dalam. That means, maksudnya, dia mestilah satu kawasan yang kuat yang boleh pegang tulang di dalam tapak kaki kita. Okey, yang belakang tu. Okey, di tumit kaki tu kita kena kuat kat sini. Last ialah dia punya material ataupun dia punya alat ataupun apa tu kain yang anda pilih kat nanti janganlah sampaikan satu apa tu kawasan yang semua dipenuhi dengan apa dinamakan kulit. Saya tak nak adik sekalian beli kasut kulit semua sebab tak ada kuasa untuk kasut itu membenarkan orang kata apa ventilasi ataupun keluar sedikit sebanyak peluh yang anda nanti lakukan sewaktu beraktiviti. Akhir sekali, kalau tak cukup duit nak beli kasut nanti, perhatikan supaya kasut itu dibuatkan dengan satu apa tu cara yang bila anda pakai, adik pakai nanti rasa sedap. Jangan sampai bila lari melecet kaki ataupun rasa terlalu ketat. Baik, semua dah dia. Kalau sedia sekarang bangun dalam kelas tu, kita buat dalam kelas kita. Kalau duduk kat dalam kursi macam tu, saya nak anda semua bangun macam ni je. Okey? Sedia dalam kelas ni semua? Baik. Kita cuma duduk di sisi kursi ataupun di sisi meja anda dalam kelas. Bangun dan elok. Senyum sikit. Okey, dah boleh senyum. Tarik nafas. Melalui hidung dan lepas. Melalui mulut. Jangan tarik nafas melalui mulut, dek. Nanti kembung perut nanti. Okey, tarik. Lepas. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau tengok sekali dengan anak tu buatlah, tak apa. Boleh, tarik. Kali ketiga, simpan elok, lepas. Okey. Seterusnya, hafal benda ni sebab setiap kali anda dengan program cergas diri, anda akan diminta membuat panasan badan mengikut siri yang sama aja. Daripada tarik nafas, kita pergi ke bahagian leher sekarang. Tengok cara saya buat. Sebelah ke bawah dimasukkan separuh bulatan saja. Jangan anda buat pusing macam tu. Tolong. Dulu,
Zaman dulu kita buat pusing macam ni. Kalau kita buat pusing macam ni, nanti kita jadi pening kepala. Tengok. Sikit sampai mencecah di papan dada ke kiri. Sampai lagi sekali ke kanan. Kalau anda tengok kat sana, sebelah kiri anda. Okey. Ke kiri, masuk ke kanan balik. Dan kemudian tolak ke atas. Push. Tolak lagi. Tengok. Push. Tengok sampai ke atas. Boleh? Lagi. Jangan sekali-sekali masam muka. Ya, senyum semua. Tolak ke depan. Yes. Tolak ke depan. Tolong. Bila tolak ke belakang tu, biar dia bunyi-bunyi sikit kat bawah tu. Ada bunyi, dek? Gerak-gerak. Tapi adik yang muda-muda ni tak ada rasa nak bunyi apa-apa. Betul tak? Tolak lagi. Tapi kalau lama tak buat, rasa sakit sikit, tolak perlahan-lahan. Baik. Daripada situ, kita ke bahu. Tengok. Ke belakang ikut. Boleh ikut? Bagus. Abang-abang tu tolonglah tunjuk kat adik-adik. Ya. Yang dalam kelas, cikgu tolong perhatikan. Supaya pelajar-pelajar sekalian melakukannya dengan secara yang betul. Kalau tidak, nanti dapat sakit pula. Push daripada ke belakang ke depan. Tolak ke depan. Lebih kurang bilangan 7 hingga 8 hingga 10 kali dahulu dah cukup. 8, 9 dan 10. Turun ke bawah lagi sikit. Ke bahagian pinggang. Sedia? Tengok. Gini sikit. Ya, okey. Adik, buat. Tak kira siapa-siapa. Buat. Jangan tengok kawan. Tengok. Diri sendiri tu dulu. Okey. Ke sebelah kanan. Sekarang kita buat ke sebelah kiri pula. Okey. Jaga pinggang. Pinggang tu cuma ada satu je, dek. Betul tak? Tak jaga nanti, besok tua nanti. Tengok. Pinggang orang tu nak bongkok pun dah tak boleh. Okey. Baik. Kalau macam tu, sekarang kita nak turun ke bawah. Lagi. Sampai ke lutut pula sekarang. Rasakan bila kita duduk. Okey. Ini orang panggil duduk piramli. Okey. Piramli dia tak ada kursi, betul tak? Okay, jangan ada kursi kat belakang. Tengok. Ambil tangan macam tu. Tapi yang kita nak jaga bukan tangan. Sebenarnya di kaki ni. Cuba perhatikan. Cuba kita fokus kat kaki. Tengok. Yes. This one. Tengok ni. Kalau anda buat macam ni, tujuannya kita tengok untuk kita nak menguatkan setiap kali kita exercise ni bahagian lutut dan paha. Bagus? Setuju? Tengok sini. Naik ke atas. Itu kalau dah boleh sikit, kita turun lagi ke bawah. Adik-adik sekarang turun. Tadi suku saja, sekarang kita sampai lebih kurang setengah. Angkat tangan. Tengok. Tahan. Tahan, dek. Tahan. Tahan. Tahu sakit tu. Tapi tahan sikit. Bagus. Masih muda, dek. Boleh buat. Okey. Sekarang kita nak habis dengan pusingan kaki sebelah kanan. Okey. Pusing. Elok-elok. Lepas tu sebelah sana pula. Sama dia punya kaki ataupun pergelangan kaki. Sama pusingan. Elok. Kita dah buat lebih kurang 8 kali. Dan pusing sebelah sana pula. Okey. 8 kali sebelah satu putaran. Kita putar sebelah sekali. Lagi 8 kali. Sebelah yang sama kaki. Elok-elok. Dah rasa dah longgar. Tengok sini. Tarik nafas. Tarik semua adik-adik. Tarik. Kali kedua lepas. Tarik lagi sekali. Dah sedia semua untuk exercise? Kalau sedia kata ya. 1, 2, 3 kata ya. Baik, bagus. Kalau dah kata lagi sekali. 1, 2, 3. Ya. Okey. Bagus. Kalau dah sedia, ambil kerusi. Biar kerusi tu di dalam kelas, tak payah bawa keluar nanti. Kalau bawa keluar nanti nampak berterabur pula kan. Biar kat situ. Tengok. Kalau kat situ, kalau saya bayangkan saya ni bersama dengan adik dalam kelas. Tengok cara kita nak buat exercise pertama. Dia dipanggil angkat kaki saja. Tengok. Letak di sisi pinggang. Saya nak anda angkat kaki macam tu. Adik-adik sekalian, perhatikan angkat kaki. Perhatikan. Boleh nampak tu? Up. Cuba tengok. Cuba tengok bahagian kaki. Push up. Okey, good. Up. Yes. Boleh tu? Kalau boleh kita nak buat 20 kali. Cuba tunjuk saya kaki macam mana, boleh tak? Fokus. Good. Push up. Perhatikan. Zap. Yes. Yes. Bagus. Tengok. Naikkan kaki tu. Yes. Agak lebih kurang separa dengan pinggang dah cukup. Tapi jangan tendang kawan depan tu. Duduk jauh-jauh sikit. Cikgu, tolong tengok cikgu. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak mudah ya? Yang mana tak buat tu saya tahu. Nampaklah saya pun boleh buat. Cuba buat tengok. Okey, adik-adik. Jangan peduli siapa. Buat. 12. Kita nak buat 20 kali semua. Sedia? 14, 15, 16, 17,
18, 19, berapa? 20. Adik semua bilang sendiri. Kalau dah boleh buat belah kiri, kita kena buat sebelah mana? Ambil kursi tu, pergi sebelah sini. Okey. Pergi sebelah sana pula. Okey. Tolak sebelah kaki yang belum buat tu, pinggang yang belum buat. Dada ke depan, senyum sikit, tangan di sisi. 20 kali, bilang sama saya. Ready? Mula. 1, 2, 3, 4, berapa? 5. Yes. Ha, bilang. Adik satu kelas bilang. Ya. Abang nak dengar berapa? 9. Bagus, bagus. Ha, berapa? Yes. Ha, berapa? 13, 14. Ada yang dah bilang 16 tu. Bilang lagi. Yes. Baru 16, 17, 18, 20. Okey, bagus. Kalau dah kita buat dua-dua macam tu, kita perhatikan masih lagi dalam posisi sama. Cuma pakai kursi biasa ataupun meja pun boleh. Tengok. Tangan di sisi, kita nak keluar pula. Tengok. Boleh? 1, 2, 3. Berapa kali? 20. Okey. Tak payah tinggi sangat. Untuk adik-adik yang pakai kain ataupun agak tidak selesa tu, cuma buat sikit macam tu pun cukup. Okey? Macam tu dah cukup. Okey, boleh tak? Okey, kalau tak boleh, cuba gerak sikit je. Gerak sikit. Tapi siapa yang boleh, adik-adik yang lelaki tu, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takkan dah penat. Baru je ni. Okey. Mesti lama tak buat ni, Dik. Betul tak? Terutama sekali adik-adik yang duduk kat bandar tu, kalau tak mau exercise, inilah peluang untuk kita mulakan exercise. Ya, tolong. Yang mana rajin main sebelah petang, lepas balik sekolah tu, ini mudah sekali. 18, 19, 20. Kalau dah buat kiri, wajib buat sebelah sana. Nanti kita punya tu tak balance pula badan kita, betul tak? Kiri, kanan, sila. Alih kaki pula. Ready? Bilang sama abang. Mula daripada sekarang. Go. 1. Oh, terkena ni kita tolak sikit. Right, no problem. 2, 3. Sambung, Dek. Buat kat dalam kelas tu. Kat dalam rumah. Pegang dinding ke. Pegang abah. Pegang mama ke. Buat. Go. 1, 2. Berapa dah? 6. Sedap ni, Dek. Kalau buat, ya. Kalau adik buat pagi-pagi atau petang-petang, cuma bilang 20 kali. Kan dalam wawasan 2020 ni kita nak sampai ke tahun 2020. Jadi kalau adik nak sampai tahun 2020, buat 20 kali juga. Okey. Cergas diri bersama dengan anda dalam bilangan 18, 19, 20. Baik, kalau dah boleh, cuba buat longgar-longgarkan badan sikit. Okey, adik semua dalam kelas, sila tengok. Ikut abang buat macam ni. Okey, simple. Kalau dah sedia, pergi cari kursi masing-masing tu, ambil balik, sila duduk. Okey, kalau dah duduk, saya nak adik perhatikan macam mana abang buat exercise yang berikut. Tadi angkat kaki, ini pun angkat kaki, tapi angkatnya melalui atas pula. 1, 2. 1, 2. Boleh? Kalau boleh, kita bilang berapa kali? 20 kali. Setuju? Kalau setuju, kata ya. 1, 2, 3. Kata ya. Okey, 1, 2. Ya. Okey, go. 1, 2. Terima kasih. Yes, buat lagi. Ha. Okey, Ahmad, Abraham, Achong, sila semua buat. Go. Up. Cikgu pun kalau nak buat sekali boleh. Go. Buat apa dah, cikgu? Right. Adik-adik sekalian, tolong bilang. Kalau abang dah lupa, dia agak-agak sampai 20 tu boleh berhenti. Abang agak-agak baru 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tarik nafas. Duduk atas kursi. Masih atas kursi. Kalau tak ada kursi, duduk atas lantai pun boleh. Tetapi tengok, perhatikan. Dengan menggunakan alat-alat yang mudah macam ni pun kita boleh buat. Dan kita punya badan dan degupan nadi akan meningkat. Dengan seterusnya melakukan naik basikal. Boleh? Tahu cara naik basikal? Okey, kalau tahu, senang saja. Pegang tangan di sisi, lebih kurang begitu. Dan pegang kuat-kuat di atas ataupun dengan kursi anda masing-masing. Dan cuba kaya basikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilang berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rasa tak sakit sikit kat sini? Kalau rasa sekarang kita bangun. Adik ikut semua, bangun semua. Dan kita nak berdiri atas
Contoh, boleh tak? Breathe, lepas tu kat depan tu. Ready? Perhatikan, tengok. Breathe. Dan cuba jalan-jalan dalam kelas tu. Pusing-pusing, pusing-pusing. Adik yang kecil tu ikut. Adik yang comel tu. Yes. Good. Bagus. Siapa yang comel tu angkat tangan. Okey, baik. Semua sekali ikut abang sekarang kita nak buat skipping. Tahu skipping tak? Okey, ni lompat tali ni. Okey. Bayangkan abang bagi semua dalam kelas ni suang satu tali. Harganya RM25. Saya bagi free. Pegang tali tu sekarang. Warnanya kuning. Ready, go. Pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok tangan. Tangan pusing. Bukan kata kaki saja. Yes. Tangan ni pusing. Mula kecil. 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20. Kita besarkan sikit. 1, 2, 3, 4 besar. 5, 6. Ya, dekat nak habis dah. Sambung sikit lagi. Berapa? 8, 9. Okey, go lagi. Tengok. Berapa ni? Nampak mudah. Tapi abang dah berpeluh sikit ni. Adik peluh tak? Okey, kalau peluh nanti kita lepas ni boleh minum air ya. Terus lagi. 16, 20. Okey. Dah habis tu kita jalan. Jalan semua. Jalan jangan berhenti. Sebab kalau baru lepas exercise, jangan terus duduk. Jalan, tengok jalan. Okey, sekarang angkatkan lutut sikit kuat. Tinggi sikit, up. Tinggi sikit lagi. Lagi dan cepat. Cepat. Okey. Tahan. Tolok kan, pelan. Bila kita boleh buat cepat lagi sekali, baru kita boleh berhenti. Setuju tak? Kalau setuju kata ya. Setuju tak? Setuju kata ya. Ya. Bagus. Okey, go. 1, 2, 3, 4. Lahan. Ready? Kita nak cepat ni. Ready semua? Go! Adik lawan ni sebelah. Laju. Okey, relax. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Dan goyang-goyangkan badan sikit. Goyang-goyangkan badan. Pusingkan sikit. Dan longgarkan seluruh badan. Longgar. Seluruh badan longgarkan. Dan hingga saya berjumpa lagi, jangan pergi mana-mana. Boleh sambung buat kat rumah ataupun kat sekolah. Kita jumpa dalam program Cegah Diri lain kali pula. Bye-bye.